أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وهو قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab huraian hadis eskatologi, iaitulah hadis-hadis yang berkait dengan akhir zaman yang disusun mengikut urutan geografi sampai kepada bab yang ke-8 daripada bahagian Tanah Arab, surat 77 yang bertajuk Hadramaut. Hari ini kita akan bincang dengan satu tempat yang nama dia Hadramaut. Hadramaut merupakan kota lama yang kini berada di barat Yaman, sempadani dengan negara Arab Saudi di sebelah utara dan Lautan Hindi di sebelah selatan. Jadi Hadramaut ni merupakan satu wilayah di dalam Yaman, Persatu Republik Yaman pada hari ini. Dia merupakan sebuah negara yang berada di sebelah barat Yaman. Utara dia Arab Saudi, dia luah. Jadi utara dia Arab Saudi, selatan dia ni adalah Lautan Hindi. Dipisahkan dengan negara Oman dari arah timur dengan wilayah Al-Mahrah. Dia sebenarnya bukan berada di barat, dia sepatutnya berada di timur, di sebelah timur. Dan sebelah timur ni kalau ikut Yaman dia berjirang dengan Oman. Tapi Hadramaut ni dia bukan sempadan Yaman dengan Oman. Dia dipisahkan dengan satu lagi wilayah digelar sebagai Al-Mahrah. Berada jauh dari ibu negara Sana'a yang terletak di bahagian barat ataupun utara Yaman. Ibu negara bagi Yaman adalah Sana'a dan dia berada di sebelah barat, di sebelah utara. Kalau kita tengok geografi Yaman ni dia pelik sikit. Walaupun sebelah yang dikatakan selatan Yaman utara, Yaman selatan ni sejarah Yaman ni kita baca minggu lepas. Sejarah dia ni selalu berpecah antara Yaman utara, Yaman selatan. Antara kerana faktor kabilah, faktor sosioekonomi, faktor sejarah, semua yang menyumbang kepada Yaman utara, Yaman bersatu, Yaman selatan ni tak pernah bersatu, perang sama. Jadi Republik Yaman ada hari ini hanya bermula pada tahun 1990. Lebih kurang 30 tahun yang lepas baru Yaman dua ni bersatu. Walau bagaimanapun hari ini Yaman nak pecah pula dah. Antaranya Yaman utara, Yaman selatan balik. Cuma apa yang pelik ni di Yaman ni, apa yang dikatakan Yaman selatan, kalau kita ukur Yaman selatan ni, hujung dia tu, sebelah Oman tu, lebih tinggi lagi, lebih utara daripada Yaman utara lagi.
lebih utara daripada Yaman utara, tapi dipanggil Yaman selatan. Jadi kadang-kadang kita keliru sikit. Kalau bagaimanapun, dia jauh daripada Sana'a ibu negara. Hadramaut ni tempat jauh pada ibu negara. Jadi adaklah tempat-tempat jauh dari ibu negara ni ketinggalan sikit dari sudut pembangunan. Macam kita lah Terengganu. Beza sikit, bukan beza sikit, beza banyaknya dengan Kuala Lumpur dan negeri jirang dia Selangor. Selangor mendapat limpahan ibu negara Kuala Lumpur, jadi negara tu jadi negeri terkaya lah. Jadi negeri terkaya. Sama juga macam Sabah Sarawak. Terlalu jauh sampai tak boleh nak ikut darat, menyebabkan ketinggalan. Jadi Hadramaut ni juga dari sudut pembangunan dia ketinggalan. Yaman tu sendiri pun memang ketinggalan dah. Tapi daripada Yaman tu Sana'a lah paling maju sekali. Pergi ke Hadramaut lagi dhaif. Hadramaut merupakan wilayah terbesar di Yaman. Walau bagaimanapun Hadramaut ni besar. Dia lebih kurang macam Sabah Sarawak lah. Wilayah Sabah Sarawak gabung tu lebih besar daripada Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia ada 12 negeri. Semenanjung Malaysia ni ada 12 negeri. Sabah Sarawak tu ada 2 negeri je. Tapi Sabah Sarawak tu sahaja lebih besar daripada Semenanjung. Tapi jauh daripada ibu negara. Hadramaut serupa. Dia wilayah terbesar di Yaman. Menjadi sebahagian daripada wilayah kekuasaan kerajaan Sabak dan Ratu Balqis. Ikut sejarah dia, di sinilah lokasi kerajaan Sabak yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang direkodkan dalam Al-Quran itulah, di mana seekor rakyat dia, iaitulah burung hudhud yang tidak melaporkan diri ketika diperintahkan. Pokoknya dia sedang menjadi penyiasat bagi sebuah kerajaan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah matahari, iaitulah yang berada di Yaman. Akhirnya dakwah Islam sampai kepada kerajaan Sabak. Itu ceritalah yang direkodkan dalam Al-Quranul Karim. Ketika perang saudara abad ke-20, Hadramaut berada pada bahagian Yaman Selatan. Macam kita cerita tadilah, perang saudara ni dulu abad 20 ni abad 21 dah. Baru bersatu hujung abad 21 tahun 1990. Hujung abad ke-20. Jadi di zaman umat Muhammad, Hadramaut telah melahirkan ribuan cendekiawan dan para da'i yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia, terutamanya ke Asia Tenggara, termasuk Tanah Melayu. Hadramaut ni, zaman kita ni, antara terspesial, terkenal dia kerana tempat orang mengaji. Tempat ramai alim ulama' kawasan ni. Kalau kita dengar ulama'-ulama' yang nama dia Al-Hadrami, itu nisbah kepada Hadramaut. Jadi dia ni melahirkan da'i, melahirkan para pelajar yang sangat ramai, dan ada sejarah Islam ni sampai ke Asia Tenggara melalui Yaman, dan pendakwah Yaman tu daripada Hadramaut. Tambah lagi yang membawa daripada Hadramaut ni adalah keturunan Nabi, para habaib. Tempat kita panggil Tok Said. Yang ada gelaran Said, yang ada gelaran Syarifah ni, gelaran yang diberikan kepada orang yang jadi keturunan Nabi. Tapi di Yaman, mereka gelar nama depan tu Habib. Dia tempat-tempat tak sama. Kalau di Syria, dia panggil keturunan Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Yang mana-mana ada belakang Al-Hasani ataupun Al-Husaini itu keturunan Nabi SAW. Jadi tempat-tempat beza panggil Said, itu panggil Habib. Islam mari ke tanah Melayu ni, dia ada dua teori. Mari ikut laut dengan mari ikut darat.
Yang mari ikut darat ni, dia melalui Iran, kemudian sampai dulu ke Aceh. Sampai dulu ke Aceh, barulah mari ke tanah Melayu. Yang hak ni hak mari singgah ke bila mari ke Aceh ni, hak paling dekat tu adalah Terengganu, Kelantan, Kedah. Mari ke bawah adalah mari daripada Yaman, dan hak ni hak mari melalui laluan dagang, iaitulah Yaman. Dan kita tahulah Yaman ni memang duduk pada laluan perdagangan Asia Timur, Timur Barat. Jadi hak ni lah hak mari, kalau dia ikut laluan ni, dia mari daripada ni singgah ke India, lepas tu singgah ke Jawa, kemudian pergilah ke Selangor, mari ikut selatan, Selat Melaka dan sebagainya. Jadi itu dua teori. Jadi teori yang kata mari daripada Yaman ni, mari melalui Melaka lah. Antara institusi pendidikan agama popular di Hadramaut adalah Darul Mustafa dan Riba di Tarim. Jadi hak ni hak terkenal lah di Hadramaut ketika ni, yang dikendalikan oleh golongan Habaib. Walaupun Yaman diwarnai dengan berbagai konflik. Kalau kita baca sejarah Yaman ni, macam-macam konflik. Termasuklah sehari ni konflik terbaru, konflik Arab Spring, yang berlaku awal tahun 2010. Jakit banyak negara-negara Arab. Ada negara Arab selesai dah, ada negara Arab yang masih belum selesai. Antara belum selesai ni Yaman lah. Selain pada Syria, selain pada Libya, masih belum selesai ni Yaman. Jadi banyak konflik-konflik kita tengok. Perang saudara dia, sebelum kita sebut tahun 1990 tu, memang perang saudara semua bersilih ganti antara pihak yang menguasai satu sama lain. Jadi hari ini perang saudara masih lagi tak habis, pelarian masih lagi ramai, dan yang nyaknya di Yaman ni kerana mereka sudah sedia ada miskin, berlaku perang pula. Miskin itu sendiri satu bencana dah pada mereka. Kemudian mari peperangan pula, yang terbaru mari COVID-19 pula. Tiga benda yang rakyat mereka terpaksa hadapi. Jadi inilah konflik-konflik dan kemeluk yang mereka hadap. Walaupun begitu, daerah tersebut, yakni Hadramaut, tidak dilanda perang sedara dan perang proksi yang teruk sebagaimana kawasan lain. Special sikit kawasan Hadramaut ni, kalau siapa-siapa pergi ni, tidak nampak kesan-kesan perang. Kalau orang cerita, kalau di Sana'a tu, perang tu biasalah tengok-tengok mayat, bunyi peluru. Kadang-kadang tengok peluru nitah, tengok di dinding rumah sendiri, ada kesan-kesan peluru, orang duk perang. Tapi suasana tersebut tidak berlaku di Hadramaut. Kalau ada pun setengah-setengah tempat je. Tapi secara umumnya, suasana tu sangat berbeza antara Hadramaut dengan Sana'a, antara hatta nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di Alik Selatan ni pun beza. Ini kerana kebanyakan mereka beraliran sufi yang tidak mencampuri urusan politik dan tidak memberi ancaman kepada penguasa dalam dan luar. Ini kerana orang-orang di Hadramaut ni sangat terpengaruh dengan budaya kesufian yang dibawa di sana. Melalui pengaruh Darul Mustafa, pengaruh Riba. Jadi itu membentuk masyarakat mereka. Kebanyakan mereka ni adalah beraliran sufi, kuat tasawuf. Antara orang kuat tasawuf ni, mereka ni tidak terlibat dengan politik. Itu budaya hari ni. Walaupun tuntutan Islam ni bukan sebegitu. Tasawuf kena tasawuf, bab haraki kena haraki. Kena ada belaka. Bab syariat kena kuat, bab tasawuf kena kuat, bab akidah kena kuat belaka. Tapi yang berlaku hari ni, bila melibatkan diri dengan aliran ataupun tarikat tasawuf, tak cara politik, tak cara tentang masalah umat, fokus tentang penyucian jiwa, banyak berzikir, banyak tu dan sebagainya. Kalau kita dengar pun, habib-habib mari tempat kita, hak ni lah, dia ajak. Saya tak sefikirlah sangat apa sebagainya ni, ingat selawat ke Nabi banyak apa sebagainya. Hak ni hak dia ajar ke kita.
Jadi bentuk pemikiran sebegini ni tidak memberi ancaman kepada pihak-pihak lain. Dia tak kisah. Mu nak ngetah ke, mu nak buat apa ke apa sebagainya. Mereka ni tidak mahu campur. Maka golongan-golongan ni tak beri ancaman. Bila tak beri ancaman, tak ada lah agenda-agenda yang dibuat oleh musuh-musuh. Kita ingat satu catatan yang telah ditulis oleh seorang orientalis Belanda yang mari ke tempat kita, yang buat kajian berkenaan dengan umat Islam ni, dan ditulis satu catatan, dia beritahu jangan takut dengan orang yang ajak orang yang mengajar tentang Islam tapi ajak kepada ibadat semata-mata. Hak ajak pada semayang, hak ajak pada ngaji Quran, hak ajak pada puasa, tak perlu takut, tak perlu kacau. Tapi takutlah kepada orang yang mengajar yang mengajar kepada sistem politik untuk kembalikan sistem pemerintahan Islam. Hak ajak kepada jihad, hak ajar kepada Islam yang sebenar, hak ni lah saya kata barat kena hati-hati, barat kena atasi pihak-pihak ni. Jadi tu kita tengok antara benda-benda yang berlaku di Yaman bila mula-mula perang, pihak yang utama terancang ni Parti Islah. Parti Islah ni adalah sayap ataupun sebuah gerakan Islam yang mendapat inspirasi daripada Ikhwanul Muslimin di Mesir. Hari ini Parti Islah ni dipimpin oleh Syekh Majid Zandani. Dan awal-awal kejatuhan tu mereka berpotensi untuk menjadi kerajaan macam di Mesir lah. Rakyat sokong mereka. Tapi mereka ni segera digulingkan. Mereka segera diancam. Pemimpin-pemimpin mereka ni diugu dan dicari. Menyebabkan pemimpin-pemimpin mereka terpaksa lari. Jadi itu yang berlaku di Sana'a, yang berlaku di tempat. Tapi di Hadramaut tak berlaku benda ni. Antara sebab itulah, sebab mereka dak kacau. Penjajah mereka dak ni. Mereka ajak je untuk. Tapi akhirnya negara lah tergadai apa yang berlaku, tapi mereka dak peduli. Pandailah apa nak berlaku pun. Jadi itu suasana di Hadramaut pada hari ini. Baik. Maksud perkataan Hadramaut, kalau kita ngaji bahasa Arab, Hadramaut dia dua perkataan. Hadara satu, maut satu. Dalam bahasa Arab ialah telah datang kematian. Hadara fi'il madhi, hadara telah datang. Maut ni maksud dia mati, kematian, isim. Jadi maksud dia nama tu, nama yang sangat menakutkan juga tu. Hadramaut, telah datang kematian. Tiada pendapat yang muktamad berkenaan dengan nama Hadramaut. Mari mana nama Hadramaut ni, ulama-ulama tidak boleh nak sepakat. Sebab apa dinamakan Hadramaut ni sebagai Hadramaut. Antara pendapat yang masyhur adalah kerana Hadramaut dulu merupakan kawasan yang sering bergolak. Kawasan-kawasan tak selamat. Kawasan balas sama. Kawasan huru-hara sama. Ini Hadramaut. Mereka yang pergi ke sana seolah-olah mencabar maut. Jadi orang bila nama ni tempat bergolak, tempat di ni orang pergi juga. Maknanya sengaja cari nahas. Lama kelamaan dinamakan dengan nama tersebut. Jadi orang nak pergi mana? Nak pergi dia seolah-olah nak pergi cari maut. Nak pergi cari mati. Nak sengelai nak mati. Jadi kemudian dinamakan dengan nama mati, Hadramaut. Ini lekat nama tu sebagai nama Hadramaut. Mungkin atas faktor inilah Nabi SAW memberikan bidalan mengenai keamanan akhir zaman dengan Hadramaut. Jadi Nabi ini pernah meriwayatkan satu hadis bahawa akan berlaku keamanan di akhir zaman, dan Nabi bagi contoh Hadramaut
yang menggambarkan keamanan tu. Boleh jadi kerana apa dipilih Hadramaut, apa tidak dipilih negeri-negeri lain. Mungkin kerana kawasan Hadramaut tu waktu Nabi beritahu tu adalah kawasan yang bergolak, kawasan orang tahu dah ada aman, kawasan huru-hara macam kita sebut tadi. Jadi Nabi nak khabar akhir zaman ni berbeza dengan apa yang berlaku pada hari itu. Maka Nabi gunakan contoh yang berlaku pada hari itu. Ketika Khabbab bin Al-Arat datang menemui Rasulullah bagi mengadu nasib Islam yang sering ditindas di era Mekah, serta meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa menjeriakan bantuannya. Cerita dia waktu Nabi duduk Mekah ni, duduk di hadapan Kaabah ni, marilah Khabbab bin Al-Arat dan beberapa orang sahabat-sahabat lain yang rasa penat dah, rasa letih dah, mereka ni sering dianiayai, sering diperlakukan dengan berbagai-bagai bentuk kekerasan, penindasan oleh musyrikin Quraisy dalam misi menyebarkan dakwah dan mempertahankan akidah mereka di bumi Mekah dulu. Mereka pun mari mengadu. Mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfirullahu lana. Mari ngadu ke Nabi. Wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa mudah doa je ke Tuhan. Apa mudah minta tolong je daripada Tuhan. Dia tahu dah Nabi ni doa makbul. Kalau minta Tuhan akan beri. Apa doa mudah. Kita doalah ke Tuhan supaya Tuhan ni tidak seksa kita, tidak jadikan jalan juang ni susah lagu ni semua. Maka pada ketika itu berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid ma duna 'idhamihi min lahmin aw 'asab ma yasrifuhu dhalika 'an dinihi wa yudha'u al-minsharu 'ala mafraqi ra'sihi wa yushaqqu bithnain ma yasrifuhu dhalika 'an dinihi wa la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Wa fi riwayah walakinnakum tasta'jilun. Maksudnya, sesungguhnya umat sebelumnya akan disikat dengan sikat besi. Nabi kata, umat sebelum ni, bukan sebelumnya, sebelum kamu. Umat sebelum kamu ni ada yang pernah disikat dengan sikat besi hingga luruh daging daripada tulangnya. Tidak menyebabkan mereka ni berganjak daripada agama mereka. Malah ada yang digergaji badan mereka hingga terbelah dua. Namun itu semua tidak membuatkan mereka berpaling dari agama. Tuhan beritahu, Tuhan nak khabar kepada Nabi nak khabar kepada sahabat-sahabat ni. Lalu berasa susah, ingatlah orang dulu juang susah lagi. Penat lagi, payah lagi. Nabi beri contoh-contoh yang kita baca tadi. Kemudian Nabi kata, Allah akan menyempurnakan urusan agama ni sehingga seorang boleh mengembara dari San'a ke Hadramaut sendirian, tidak takutkan sesiapa kecuali Allah dan serigala terhadap kambingnya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata akan berlaku satu masa urusan Allah, yakni perjuangan Allah ini akan sempurna, mendapat kemenangan. Kalau kita rasa susah-susah hari ini, jangan bimbang, dia kata. Akan tiba satu masa perjuangan ini akan dimenangi oleh orang Islam. Bukan sahaja kita yang berada di Mekah, cerita waktu itulah anak-anak kabarnya, bukan sahaja di Mekah akan aman, keamanan akan berlaku secara sejagat. Termasuklah berlaku di negeri Yaman. Sehingga kan seseorang yang berada di Yaman ni boleh mengembara. Kalau dia duduk di San'a, dia boleh jalan ke Hadramaut sendirian. Boleh pergi seorang je
Tak perlu takut kepada siapa-siapa. Tak perlu takut kepada ancaman mana-mana pihak. Kecuali Allah. Takut ke Allah ni hak nombor satu lah. Takut ke mana pun kena takut ke Tuhan lah. Duduk mana pun. Ataupun serigala terhadap kambingnya. Ataupun ancaman binatang buah. Nak beritahu, ancaman manusia, ancaman pihak-pihak yang nak buat jahat, tak ada. Kerana berkat pemerintahan Islam. Ni hadis riwayat Bukhari. Nabi beritahu, beri semangat. Walaupun susah kita hadap, kita kena jadikan berita-berita akhir zaman, kisah-kisah yang disebut oleh Nabi berkenaan dengan akhir zaman ni satu motivasi untuk kita berjuang. Rasa penat-penat pun kita ingat semua janji Nabi, Islam akan menang. Tuhan akan beri giliran untuk Islam lepas pada ni. Jangan bimbang. Susahnya. Orang duk cakap hari ni susah, kosi kuasa. Padahal boleh dia kuasa ni. Tapi kuasa kena kosi. Di Malaysia ni. Yang menyebabkan banyak dasar-dasar kita, matlamat-matlamat perjuangan kita yang nak kita terapkan dalam negara ni tak boleh nak buat. Sebab kita tak ada kuasa penuh. Ataupun kata payahlah, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, apa sebagainya. Duk berasa susah lagi. Kita kena ingat yang pertama dulu susah lagi. Jangan duk kira hak hari ni susah, hak dulu susah lagi. Dan kita kena terus bersemangat supaya kita sedar akhirnya urusan Tuhan ni akan sempurna juga. Akan berlaku keamanan sejagat, akan berlaku pemerintahan Islam yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah disebut oleh Nabi sebagai pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Bangkitnya pemerintahan di atas manhaj kenabian yang disebutkan oleh ulama, antaranya adalah seorang muhaddis terkenal zaman ni, Syekh Nasiruddin Albani, nyatakan perkara ni hanya akan berlaku di zaman kemunculan Imamul Mahdi yang masih belum berlaku lagi hari ni. Jadi benda ni kita kena jadikan motivasi. Kita kena kerja ke arah tu. Untuk buat kerja-kerja ni, kita kena yakin benda tu. Susah-susah setara mana pun akan tiba masanya. Akan datang. Dan bila keamanan berlaku ni, bila pemerintahan ni boleh berlaku, kita akan lihat satu keamanan yang belum pernah kita lihat walaupun zaman moden hari ni. Orang duk kata zaman, kita zaman moden hari ni. Bukan zaman perang dah, zaman demokrasi, zaman diplomasi. Zaman orang belajar hubungan antarabangsa dah, politik antarabangsa dah. Dilakukan hubungan secara rundingan, secara bisnes, secara muafakat. Tapi tengok hari ni, negara-negara banyak lagi perang. Bahkan negara paling berkuasa itulah negara paling banyak buat jenayah perang. Paling kau banyak kuasa, kau banyak perang-perang yang mereka sertai atau mereka taja. Orang duk kata hari ni zaman zaman tamadun barat yang kita kata kemuncak segala tamadun yang disebut oleh Samuel Huntington dalam buku The Last Man Stand and the End of Civilization. Buku ni yang jadikan sebagai panduan masa awal-awal lepas jatuhnya Soviet, Amerika jadi negara pemerintahan kuasa besar dunia, unipolar. Kutub kuasa duduk berpusat di Amerika aja, tak ada dah kuasa timur waktu tu, Soviet jatuh dah. Jadi mereka anggarkan lepas ni tak ada dah tamadun. Tamadun lah kali tamadun barat yang dipelopori oleh Amerika. Dia kata gitu. Jadi hari ni hak tu lah tamadun Amerika ni masuk ke seluruh timur negara mana pun, budaya dia hak banyak sebab, tapi apa yang menyedihkan, keamanan tak dicapai. Manusia tidak lagi berada pada martabat yang sepatutnya, bahkan manusia ni jadi macam alat pula untuk kemajuan. Jadi macam buruh, jadi macam robot pula hari ni. Bukan jadi paling makin bermutu, bernilai tinggi. Jadi hamba kepada kemajuan pula. Bukan kemajuan ni jadi hamba kepada manusia, dia terbalik. Itu tamadun yang berlaku zaman hari ni. Tak berlaku keamanan yang macam disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi bila pemerintahan Islam, kita kena yakin. Bila berlaku pemerintahan Islam, insya-Allah kita akan lihat keamanan yang belum pernah kita lihat. Nabi beri contoh, orang daripada Sana'a, daripada ke Hadramaut pergi ke sana tidak diganggu oleh sesiapa. Sebab apa Nabi beri contoh Sana'a, Hadramaut jauh sangat.
Apa Nabi tak beri contoh, hak sahabat-sahabat tahu. Hak dekat-dekat daripada Mekah ke Madinah ke, daripada Mekah ke, kawasan-kawasan sekitar tanah Harak tu lah tempat Nabi duduk tu. Apa nak cerita hak tu mudah sikit sahabat nak gambar. Apa diberi contoh Sanaa Hadramaut. Mesti ada sebab yang munasabah. Nabi tak main hetang pilih cerita je tembok cakapnya. Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi ni tak cakap ikut hawa nafsu. Nabi cakap tu ikut panduan wahyu belaka. Jadi bila Nabi kata tu, mesti kata dengan ada sebab, bijaksana. Dia tak ada benda-benda sia-sia yang Nabi kata. Sebab Nabi bersifat dengan sifat al-fatanah. Sifat kebijaksanaan. Hak orang bijak tak cakap ngaruk ngabang. Ada tu mesti cakap ada sebab belaka. Jadi Nabi kata Hadramaut, dia tak kata tempat lain, mesti ada sebab. Jadi mungkin kerana sebab dia lah. Tapi Nabi tak khabar sebab, jadi kita interpret sendiri. Kita tafsirkan sendiri. Tepat mungkin kerana Hadramaut itu merupakan tempat yang kita cerita adalah tempat orang cari nahak, orang cari maut. Tempat tak aman. Sahabat orang kenal Hadramaut tu gitu, zaman hari tu. Jadi Nabi beri contoh nak khabar tu, hatta Hadramaut sekali pun tempat yang paling bahaya tu akan jadi tempat paling aman. Nabi boleh cerita gitu. Itu adalah pemerintahan Islam. Jarak antara Sana'a dan Hadramaut adalah lebih kurang 700 km. Lebih kurang lah. Jadi jauh ni 700 km ni. Di zaman Nabi SAW, perjalanan sejauh ini sendiri yang amat berbahaya. Terdedah kepada penyamun jalanan, binatang buah, kemalangan, bencana alam dan sebagainya. Jadi jauh tadi Nabi beri contoh tu, antaranya mungkin kerana jarak, antara yang lain kerana keadaan di Hadramaut tu sendiri. Dan zaman dulu ni orang tak pakai kenderaan macam ni. Kalau pakai kenderaan pun banyak lagi orang sambung tengah jalan apa sebagainya. Ni kagilah mari dengan binatang, mari untuk tempat-tempat bermalang, tak ada arena, tak ada lapu macam mari ni. Lagi terdedah kepada bahaya yang berbagai. Namun Rasulullah SAW menggambarkan akan tiba satu masa apabila Islam memerintah. Keamanan bakal dicapai sehingga tiada sebarang jenayah boleh berlaku. Bahkan dinyatakan dalam hadis yang lain, sehingga binatang pun tidak bergaduh antara satu sama lain. Sampai satu tahap pemerintahan Islam ni yang akan berlaku, keamanan ni, macam kita tadi lah, contoh Hadramaut dengan Sana'a tidak akan diganggu. Ada hak lebih lagi disebut ni siapa, binatang pun tak balas sama sendiri. Tak, hak tadi tu disebut takut ke serigala lah. Kalau bawa binatang gembalaan kena takut ke serigala. Tapi ada hadis yang lebih, kita kata lebih ekstrim lagi daripada hadis tu, sehingga kan binatang sendiri pun tak gaduh, tak balas sama sendiri. Jadi sabda Rasulullah SAW, yanzilu Isa bin Maryam imaman adilah wa hakaman muqsitah fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yarji'u salam ويتخذ السيوف مناجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها ويراعي الأسد البقر فلا يضرها. Nabi Isa alaihissalam akan turun sebagai pemimpin yang adil dan pemerintah yang saksama. Nabi Isa ni akan turun sebagai pemimpin yang adil dan pemerintah sama. Ni cerita lepas negara ataupun orang Islam ni kemunculan Imamul Mahdi. Imam Mahdi ni akan muncul dulu. Dia akan perang dengan musuh-musuh Islam, akan satukan orang Islam di bawah satu panji. Tak kira lah waktu ni macam-macam aliran, macam-macam mazhab orang Islam akan bersatu semua di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan berperang, berlawan. Dan waktu yang sama, Yahudi ni akan jadi musuh utama orang Islam. Tambah pula ujian Tuhan akan munculkan orang Yahudi ni satu ketua dia nama Dajjal. Dajjal ni tak mampu dilawan oleh Imam Mahdi. Tak mampu lawan Imam Mahdi sehingga sampai satu tahap Dajjal kepung Imam Mahdi ni di bukit di Baitul Maqdis, dikatakan di Baitul Maqdis.
Kemudian di Syam, di Syam, mana bukan di Baitul Maqdis, di Syam, disebut Syam. Syam ni lebih umum, luas lah. Mana-mana tempat spesifik boleh jadi di Baitul Maqdis. Tapi kalau ikut hadis lebih tepat, dia kata di Damsyik. Jadi tempat tu mereka dikepung ni, dah berlaku mesyuarat satu malam tu, Imam Mahdi kata, dia tidak boleh duduk gini haji ni. Ada seorang apa ni, ahli mesyuarat kata, ada orang nak biar je orang kepung, kita nak tunggu tak mahu lawang. Walaupun kita rasa tak mampu nak lawang, kita hadap jugalah, dia kata. Kalau kalah mati syahid, menang, alhamdulillah. Dia kata. Mana nekat dah, berani mati dah. Kami kazi dah, kita kira tu. Waktu tu dah buat keputusan dah, nak lepas esokkan hari tu, nak berjuang mati-matian. Kalau tak menang lawan Dajjal pun, matilah. Hal tu, keadaan yang berlaku pada ketika tu. Maka subuh tu, sebelum nak pergi perang tu, mereka nak sembahyang subuh dulu. Diiqamahkan. Kemudian waktu lepas tengah-tengah iqamah tu turun malaikat bawa Nabi Isa yang berpaut pada sayap malaikat pada ketika tu turun dari menara putih di sebelah timur Damsyik. Turun di sana, kemudian pergi bersama dengan umat Islam yang berada bersama dengan Imam Mahdi. Betul lah tak semayang lagi waktu tu, disuruh kepada Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa kata, suruhkan Imam Mahdi ni jadi imam, sebagai memuliakan umat Nabi Muhammad. Nabi Isa jadi makmum. Kemudian bila turun Nabi Isa ni, lepas pada tu mereka lacur serangan. Mari bantuan Tuhan secara tiba-tiba. Dajjal ni dia tahu. Dia baca sebenarnya Dajjal ni dia macam iblis lah. Dia tahu dia salah. Dia tahu dia tak betul. Tapi nak lawan juga. Antara je dia tahu ajar dia ni terletak pada ajar dia akan tiba di muncung senjata Nabi Isa. Dia tahu, dia baca hadis. Jadi bila nampak tu dia diketakutan lalu. Dia diketakutan, dia cuba lari. Dan bila cari dia, tentera Islam pun kejar dang di Bablut. Bablut ni ada kawasan pinggir Tel Aviv di Israel sekarang ni, di Palestin lah. Kejar sampai Dino. Boleh Dajjal situ, kemudian dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka lepas pada Dajjal mati ni, orang Yahudi pula dibunuh. Tu cerita orang Yahudi nusuk belakang pokok belakang ni, pokok batu cakak begitu. Kabar orang Yahudi di belakang ni, jadi dibunuh belaka orang Yahudi. Maka lepas pada itulah baru tertegaknya sebuah pemerintahan yang adil dan saksama yang dipimpin oleh orang Islam, Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Kemudian diteguhkan oleh Nabi Isa. Apa yang dibuat oleh Nabi Isa, lepas pada itu baginda akan mematahkan salib. Orang ini dia patah salib ni simbolik kepada kalangan orang-orang Kristian hari ni tertipu dengan penyelewengan agama Kristian hari ni, anggap Nabi Isa ni disalib. Nabi Isa anak Tuhan. Jadi simbolik patah salib ni adalah simbolik bahawa anutan Kristian tu salah. Maknanya atau berlaku orang-orang Kristian ni masuk Islam. Bila mari Nabi Isa turun sebenar, Nabi Isa kata, aku bukan Tuhan, aku bukan anak Tuhan, Nabi. Jadi itu antara hikmah. Hari ini penganut agama terbesar di dunia adalah Kristian. Jadi itu signifikannya turun Nabi Isa, tak turun Nabi-Nabi lain. Banyak tu. Kita dah baca dah. Dalam kitab dulu, kitab Nihayatul Alam tu. Sebab apa Tuhan pilih Nabi Isa, apa tak pilih Nabi Musa, apa tak pilih Nabi-Nabi lain turun akhir zaman. Antaranya sebab itulah. Sebab akhir zaman ni, populasi dunia ni adalah Kristian, majoriti. Jadi dipatahkan salib. Kemudian dia bunuh babi. Bunuh babi ni kerana orang yang mendakwa ajar orang Nabi Isa dulu ni ajar makan babi. Orang Kristian lah. Dia kata Nabi Isa ajar makan babi, boleh makan babi. Jadi dia ni bunuh babi ni tujuan nak kata babi ni haram. Tak betul. Tak betul apa anutan yang ada sekarang ni. Kemudian dunia akan kembali aman. Lepas pada tu dia mengatakan ni dunia akan kembali aman, pedang akan berganti sabit. Maksud pedang ganti sabit, dulu orang main pedang, orang guna senjata, mana-mana kena ada senjata sebab zaman perang. Tapi ganti sabit. Sabit ni
Orang buat bercucuk tanam, bertani. Ni waktu tu orang tak perang dah lah. Orang hidup secara normal. Manusia akan bebas dari wabak penyakit. Ini satu kelebihan jugalah hadis ni. Kita tengok akhir-akhir zaman ni, kau dekat kiamat ni, sebelum mari Nabi Isa, kau banyak penyakit. Kau banyak penyakit. Pahak tu, hak ni. Orang duk kata pula, lepas COVID-19 ni ada lagi virus-virus lain yang menunggu masa untuk tersebar. Belum ni duk virus Nipah. Denggi tak selesai lagi hari ni. Penyakit-penyakit hari ni pun banyak mana sangat ada obat. Banyak kan tak ada obat. Kebanyakannya tak ada obat. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah satu suntikan untuk menggalakkan antibody kita untuk lawan penyakit itu. Jadi antibody kita hak lawan sendiri, dia bukan obat. Jadi banyak benda lagi dalam perubatan moden kita tak jumpa obat. Dan penyakit-penyakit kau banyak. Tapi bila disebut hadis ni kata antara benda yang akan berlaku bahawa pemerintahan Islam, berkat pemerintahan Islam ni, manusia akan bebas dari wabak penyakit. Wa tazhabu humatin kullu dhati humah. Langit akan menurunkan rezeki, bumi akan menurunkan keberkatan. Ini benda-benda yang kita kadang-kadang dah mikir juga lagu mana Islam ngetoh je boleh berlaku benda ni. Tapi kita kena yakinlah bila Nabi kata tu, insya-Allah benda tu betul. Bagaimana boleh berlaku? Bila kita ikut pemerintahan ni, Tuhan beri berkat, Tuhan redha. Macam ayat Al-Quran Tuhan kata tu, "Lau kana ahlul qura walau amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Sekiranya penduduk satu tempat tu beriman dan bertakwa. Beriman ni percaya ke Tuhan, bertakwa ni ikut perintah Tuhan, maka akan dibukakan berkat turun daripada langit, keluar daripada bumi. Ini cerita dia lah. Bila Nabi Isa alaihi salam perintah dengan cara Islam, maknanya beriman dan bertakwa lah tu. Jadi mari berkat dari langit dan dari bumi. Bumi akan melakukan keberkatan sehingga kanak-kanak boleh bermain dengan ular tanpa memudaratkan. Ni pelik juga ni. Macam mana ular yang kita tahu dia akan patut dibahaya kepada manusia. Bukan antara binatang paling membunuh di dunia antaranya ular. Banyak merekodkan kematian tiap-tiap tahun. Kambing digembalai oleh serigala tanpa memudaratkannya, singa mengembalai lembu tanpa memudaratkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini pelik juga. Padahal serigala ni terkenal lah. Ada peluang bahan kambing. Lembu, singa, bahan lembu. Makanan dia. Tapi digambarkan pada zaman pemerintahan Islam ni, singa pun tak mau makan kambing. Tak mau makan lembu. Serigala tak mau makan kambing. Apa cerita yang berlaku ni? Boleh jadi kerana dua perkara. Sebab apa binatang ni membahayakan? Yang pertama sebab lapar, terlalu lapar. Yang kedua sebab ketakutan. Kalau dua ni tak ada, maka tidak berlakulah apa yang disebut tu. Adakah bermakna apa yang disebut oleh Nabi ni, makna binatang-binatang ni jadi tukar selera? Oleh kerana pemerintahan Islam, mari singa makan sayur. Serigala makan nasi pula dah. Tak, dia tidak begitu. Tapi maksud dia mungkin kedua benda ni tak ada. Kelaparan tidak berlaku dan juga ketakutan tak berlaku. Binatang ni dia menyerang antaranya sebab defense mechanism dia, cara dia mempertahankan diri. Jadi bila berlaku keamanan, mereka tak rasa terancam. Manusia jadi baik belaka. Mereka tahu manusia ni tak akan mengapa-apakan mereka, tak macam hari ni. Jadi menyebabkan mereka tak buat apa-apa pada manusia. Begitu juga mereka cukup makan. Hari ni pun kita boleh tengok dah. Ada je orang duk main dengan serigala. Duk main dengan rimau. Duk main dengan singa. Singa tak makan pun dia. Antara cara latihan dia, cukup makan. Jangan buh orang dekat singa lapar. Tu cari nahar. Biasanya orang singa bela ni dia bagi pastikan makan cukup. Jadi mungkin itu bila zaman Islam mengetah, tempat tu disebut sebelum tu bumi ni berkat. Jadi banyak makanan menyebabkan binatang-binatang ni cukup makan. Sehingga kan bila mereka ditugaskan untuk jaga gembalaan-gembalaan ni, mereka tak akan usik.
Sebab mereka tahu dah ada makanan khusus untuk dia, akan dijamin makanan mereka. Jadi itu kemungkinan yang akan berlaku pada zaman tersebut. Hadramaut turut menjadi kawasan yang menjadi saksi terbitnya api yang menjadi tanda besar kiamat. Jadi hak ni yang kita baca dah dalam bab Yaman, tapi dalam bab Hadramaut ni ada versi hadis yang khusus sebut Hadramaut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakhruju naru min Hadramaut aw min nahwi bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tuhsyarun nas." Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Faqala alaikum bisyam. Akan terbit api dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut sebelum berlaku kiamat yang menghimpunkan manusia. Sahabat bertanya, apa yang kamu perintahkan kepada kami pada masa itu? Jawab Rasulullah, wajib untuk kamu pergi ke Syam. Hadis riwayat Tirmizi. Api yang dimaksudkan berkemungkinan adalah api yang sama dimaksudkan dalam hadis mengenai Yaman. Bak Yaman ni besar, Hadramaut lebih spesifik. Mungkin sama. Kalau dimaksud kali Yaman tu adalah Hadramaut ni lah. Mungkin. Ni kalau kita baca hadis dengan sekali, maknanya hadis ni mengkhususkan hadis yang umum. Di syariat Islam tu biasalah gitu. Dalam apa nama ni, hadis lain sebut umum, ada hadis lain sebut lebih khusus lagi. Jadi kena pakai hak khusus. Ia menyebutkan jelas bakal berlaku sebelum kiamat, macam hadis dalam bab Yaman tu. Bermakna seluruh manusia akan dihimpun di sana di satu tempat sebelum mereka dibinasakan sekaligus. Selepas itu barulah mereka dibangkitkan kembali dan dihimpunkan sekali lagi dalam dimensi alam akhirat. Jadi sebenarnya akan berlaku al-mahsyar qabla al-mahsyar. Kalau ikut hadis inilah akan berlaku manusia yang ada sebelum kiamat ni akan dihimpunkan. Mereka akan berhimpun satu tempat sebelum berlaku kiamat. Maknanya sebelum mereka dibangkitkan tu akan dihimpunkan dulu. Kemudian lepas mereka dibangkitkan, mereka akan dihimpunkan sekali lagi di padang mahsyar, di dimensi akhirat. Jika dimurnikan dengan hadis lepas yang menyatakan perkara pertama berlaku pada waktu kiamat adalah cahaya yang menghimpunkan manusia dari timur dan barat, ini bermakna kejadian ini adalah perkara pertama yang berlaku ketika peristiwa bumi dihancurkan. Tetapi ia juga menjadi tanda besar terakhir yang akan berlaku sebelum peristiwa kehancuran bumi. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang lepas tu, ia berlaku tembung pula. Hadis yang lepas, inna awwal asyratis sa'ah khurujun nar minal Yaman. Nabi sebut. Benda perkara pertama berlaku pada hari kiamat lagi adalah tanda kiamat yang akan berlaku. Yang pertama Nabi kata adalah berlaku api keluar daripada Yaman. Tapi hadis ni kita baca, dia kata keluar sebelum berlaku kiamat. Benda yang terakhir sebelum berlaku kiamat. Hak tadi kata mula-mula, hak ni kata terakhir. Nak pakai hak mana se? Maka bila kita murnikan kaedah kita baca hadis ni, kita kena murnikan. Kita tak boleh nak pakai hak ni tolak hak ni tanpa sebab yang nasabah. Kita kena cuba untuk murnikan dulu. Ikut kaedah dia panggil al-i'mal khairun minal ihmal. Mengamalkan kedua-duanya lebih baik daripada mengabaikan salah satu. Maka kita kena fikir macam mana kita nak harmonikan dua ni. Jadi cara kita harmonikan dua hadis yang bertembung ni adalah dengan cara kita faham bahawa memang kalau kita duk ikut tanda-tanda akhir zaman, kita duk susung keluar Dajjal, Dabah apa sebagainya ni, akhir sekali akan berlaku ni keluar daripada api daripada Yaman ni. Tapi dalam waktu yang sama, hadis yang kata perkara pertama ni adalah perkara pertama yang akan berlaku ketika kiamat tu berlaku. Maknanya sebelum kiamat berlaku, ada lalu benda-benda lain yang berlaku ni. Tapi Allah sekali berlaku tu adalah api keluar. Dalam waktu yang sama, api ni terus keluar yang menjadi mukaddimah kepada berlakunya kehancuran bumi, hak rotoh langit, perguruan jatuh bulan, bintang, bukit buka berterbangan tu. Antara benda hak pertama sebelum benda ni berlaku adalah keluarnya matahari keluarnya api daripada Yaman. Pada masa itu tidak ada lagi orang beriman. Kesemua nyawa beriman akan diambil melalui satu tiupan angin. Kita boleh tengok secara khusus nanti kita bahas dalam bab Tasik Tiberius nanti. Ini kerana hari kiamat adalah peristiwa bagi membuktikan kebenaran kiamat yang diingkari oleh orang-orang yang tidak beriman sahaja. Itulah sedikit yang boleh kita kongsikan pada malam ini yang berkait dengan bab Hadramaut, insya-Allah.
mudah-mudahan boleh menjadi panduan kepada kita untuk memahami lagi hadis-hadis akhir zaman ini dan dijadikan kepada kita mana-mana yang baik untuk kita amalkan dan yang buruk tu kita jauhi insya-Allah. Sekadar itu sahaja, segala yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan di sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak pada salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.